warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini kita bersama dengan slot pupuk A plus subjek matematik. Okey, so sebelum kita mula majlis kita, program kita dahulu dengan surah Al-Fatihah baca buka mati. So tanpa melengahkan masa, saya kenalkan sedikitlah sesi kita petang ni. Cikgu Ruzilawati Binti Khalid daripada SMK Tengku Lela Segara. So Cikgu Ruzilawati ni adalah seorang ahli akademi YouTuber daerah Marang. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan program kita, majlis kita kepada sesi kita. Kita silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cuba respon. Waalaikumsalam cikgu. Salam cikgu. Ya, okay. Terima kasih Cikgu Surya. Okay, mula-mula kita okay, mula-mula cikgu ucapkan selamat datang ke Camp Pupuk A+, okay, Matematik SPM. Okay, jom explore ilmu matematik dengan saya iaitu Cikgu Ruzilawati. Okay, ni dah baca tadi. Okay, cikgu ucapkan tahniah kepada semua pelajar yang terpilih untuk camp pada petang ini kerana anda semua sebenarnya adalah pelajar-pelajar yang hebat dan dipilih oleh sekolah anda sendiri. Okay, untuk camp pada petang ini, pelajar boleh tanya soalan sekiranya apa yang saya ajar tu ada blur ke, ada muskil ke, boleh tanya. Okay, boleh angkat tangan, dan saya mengharapkan kerjasama daripada anda semua. Okay, sebab pada petang macam ni, kalau cikgu saja yang bercakap, macam mana dengan pelajar? Ngantuk saja kan? Okay, jadi untuk petang ni saya akan buat aktiviti dua hala. Okay, ada masa saya akan tanya dan pelajar kena jawab. Okay, mungkin saya akan pilih beberapa orang pelajar untuk berkongsi. Okay, jadi saya rasa anda pelajar yang hebat dan tidak ada masalah untuk bagi kerjasama kepada cikgu. Okay, boleh ya semua? Okay, saya juga suka panggil, contohnya saya panggil nama Ilman Haziq. Boleh ke Ilman Haziq? Boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi cikgu teruskan dengan format dulu. Walaupun mungkin cikgu-cikgu awak semua dah bagi pendedahan, tapi cikgu ulang semula. Okay, format matematik mulai 2021 atau KSSM. Okay, dia terbahagi kepada dua. Satu adalah kertas 1 dan kertas 2. Okay, dalam kertas 1 ujian bertulis semuanya adalah objektif, 40 soalan, 40 markah, maksudnya satu soalan, satu markah, dan masa yang diperuntukkan ialah 1 jam 30 minit. 30 minit. Okay, untuk kertas 2 pula, dia adalah ujian bertulis. Okay, subjektif respon terhad, maksudnya soalan yang agak ringkas, dan soalan berstruktur ataupun kita faham soalan yang lebih panjang. Okay, untuk kertas 2 ni terbahagi kepada 3 bahagian A, B, C. Okay, untuk bahagian A ada 10 soalan 40 markah, bahagian B 5 soalan 45 markah, dan bahagian C 2 soalan 15 markah, dan pelajar kena pilih satu soalan saja daripada bahagian C. Okay, markah untuk kertas 2 ni adalah 100 markah dan masanya ialah 2 jam 30 minit. Okay, itu berkaitan dengan peperiksaan SPM. Okay, seterusnya adalah penilaian item KEBAT atau kemahiran berfikir aras tinggi. Okay, dalam peperiksaan, okay, kita fokuskan kepada peperiksaan SPM. Okay, untuk tahun 2021, okay, sebanyak 50% item KEBAT
akan ada dalam soalan periksa. Okay, bukan untuk cikgu menakutkan awak, cuma cikgu nak bagi pendedahan awal supaya awak lebih bersedia dari segi mental, latihan. Jadi kita perlu bersedia daripada awal. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah kalkulator saintifik yang boleh dibawa ke dalam Dewan Peperiksaan. Okey, yang macam ni. Okey, yang kedua boleh, yang ketiga boleh, yang keempat boleh dan yang kelima ni tak boleh. Kerana kalkulator yang nombor 5 ni kita boleh programkan. Jadi yang boleh bawa dalam Dewan Peperiksaan adalah kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. Yang biasa kita guna. Ada tak bersama-sama dengan awak pada petang ni? Cikgu sentiasa ada. Ada tak? Cikgu guna yang 570. 570 yang kedua ni. Okey, kalau dia baru beli biasanya dia beli yang canggih sikit. Mungkin yang ni, mungkin yang ni. Jadi ada ke tak ada hari ni Amira Kristina? Ada kalkulator ke tak ada? Ada cikgu. Alhamdulillah. Sebab kalau bila sebut je matematik, kalkulator mesti ada. Sebab kalkulator sebenarnya dia memudahkan awak. Ada soalan-soalan yang boleh dikira dengan kalkulator. Okey, seterusnya. Cikgu. Ya. Sebelum kita ke seterusnya lah, saya nak minta tolong cikgu back balik gambar tadi. Saya nak tanya yang kalkulator last kali tu, yang tanda pakah tu, apa kod dia? Oh, ni tak nampak ni. Cikgu tak nampak. Okey, tak apa. Terima kasih. Ada awak guna ke macam mana? Ada Lee? Tak, saya pakai yang FX570 belaka. Cuma yang satu lagi tu TX. TX bukan rasanya. Yang putih punya. Dia kalau nak tahu dia boleh program. Kalau kita masukkan formula ataupun Y sama dengan MX tambah C tu, dia akan jadi graf macam ni. Okey. Tak kot. Mungkin awak ada banyak guna yang boleh bawa Okey. Okey, seterusnya adalah peralatan geometri yang boleh dibawa. Okey, satu adalah protektor dan jangka lukis. Yang lain seperti biasa kan. Pembaris, pemadam, ni yang biasa. Sebab apa jangka lukis ni perlu? Okey, satunya untuk pelan. Pelan kan? Pelan kemungkinan keluar melengkung. Jadi kita perlu ukur dia punya diameter. Jadi jangka lukis ni perlu sebenarnya. Murah je kan? Murah je. Kalkulator jangka lukis berapa ringgit? RM1.50. Kalau beli satu tu saja RM2 ke berapa? Murah je. Jadi boleh bersedia lah. Okey, seterusnya. Yang ni menarik ni. Okey, target matematik SPM kertas 1 tambah dengan kertas 2. Okey, cikgu bagi markah terus. Yang mana awak nak dapat? A minus? A? Mestilah A plus kan? Kalau untuk dapat A plus, awak kena dapat 126 markah untuk dua-dua kertas. Okey, kalau tadi kan cikgu khabar kertas 1 40. Kertas 2 100. Jadi markah penuh dia adalah 140 per dengan 140. Okey, ini untuk dapat 100%. Okey, untuk dapat A plus 126. Maksudnya berapa je yang salah? Cuba kira. 140 tolak dengan 126. Berapa? Okey, 14. 14 sahaja markah yang dipotong daripada 140. InsyaAllah boleh. Okey, seterusnya kita tengok kepada tajuk-tajuk matematik KSSM 1449.
Okey, ini adalah tajuk semasa di tingkatan 1. Ada 13. 13. Tingkatan 2 juga ada 13. Tingkatan 3, 9. Tingkatan 4 ada 10 dan tingkatan 5 ada 8. Okey, berapa jumlah semua sekali? Siapa tahu? Siapa yang sudah kira? Siapa yang sudah kira? Ada yang sudah kira sebelum ni? Ataupun cikgu khabar ke ada tak? Tak ada lagi? Okey, sebenarnya cikgu dah tulis sini, di bawah ni ada 53 tajuk dari matematik daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Cuba respon. Banyak. Banyak, ya Allah, banyaknya. Macam mana ni baru skor berapa persen baru ada dalam dalam akal fikiran baru baru separuh ke? Ya, ada separuh lagi. Daripada 53. Kau ni tak tahu, sudah. Macam mana ni? Okey, jangan susah hati. Cikgu-cikgu di sekolah anda akan bimbing awak daripada masa ke semasa. Mungkin selepas ni bersemuka dia akan lebih banyak latih tubi kita akan buat di sekolah. Okey, seterusnya. Okey, ni bahagian A. Bahagian A seperti mana dalam yang tadi format tadi ada 10 soalan, 40 markah. Jawab semua soalan. Okey, biasanya 3 hingga 5 markah. Okey, soalan yang agak pendek Kalau bahagian A ni soalan yang agak pendek. Okey, seterusnya bahagian B ada 5 soalan, jawab semua soalan 8 hingga 10 markah. Soalan yang agak panjang. Dan seterusnya bahagian C 15 markah, pilih satu soalan sahaja. Okey, mungkin juga dia adalah gabungan mana-mana 2 atau 3 tajuk dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey, seterusnya ada soalan? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Okey, seterusnya kita pergi kepada fokus persamaan kuadratik. Mungkin 4 hingga 5 markah. Ada soalan ke? Boleh je nak tanya. Amira Kristina, ada nak tanya? Afnan, baca panggil nama lu. Arif, Faiz, ada nak tanya? Muzakir, Izzah. Tak ada. Tak ada. Yura, Balkis. Okey, seterusnya. Okey, ni seperti mana yang pelajar dah tahu dah ni. Okey, untuk persamaan kuadratik, susun dalam bentuk persamaan kuadratik. Okey, mesti AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Okey, lepas tu kita akan faktorkan dan nilai, tentukan nilai. Okey, boleh guna EQN dalam kalkulator. Adli, ada soalan ke? Tak ada. Okey. Boleh je kalau awak nak tanya, nak buka kamera, boleh je. Kita berkongsi. Berkongsi apa yang cikgu tahu. Awak pun bagi boleh je dua hala. Okey, cikgu tunjukkan dulu apa kesilapan yang sering pelajar lakukan. Okey, ni ada nombor 1 ni, X kuasa 2 tolak X tolak 6 sama dengan 0. Okey, di sini pelajar dah dapat 1 markah. Okey, tiada pemfaktoran. Okey, dia terus. Cikgu tahu dah awak kan kira dengan kalkulator lalu kan. Masuk A, masuk B, masuk C. Lepas tu awak terus tulis. X sama dengan negatif 3, X sama dengan 2. Okey, walaupun jawapannya betul tapi kosong markah. Kesian awak tulis saja. Tak dapat markah. Okey, sepatutnya ke atas ni mesti ada bracket dia kan. Kurungan-kurungan tu kan. Okey. Seterusnya nombor 2. Okey, nombor 2. Okey, ni soalan tanya X kuasa 2 tolak X tolak 6 tapi dia jawab T.
Pun salah. Jadi T tambah 3, T tolak 2, terus dapat kosong, sini pun dapat kosong. Jadi sepatutnya bila tanya X, X lah yang jawab. Mestilah tulis X maksudnya. Takkanlah T pula yang nak jawab. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, nombor 3 persamaan betul 1 markah. Lepas tu dia buat bracket ni betul. Tetapi di antara 2 bracket ni ada koma. Ada koma. Terus dapat kosong markah. Sebab dalam dalam matematik bila ada 2 bracket ni dia adalah darab. Kan? Betul tak? Darab kuadratik tu darab. Jadi kalau tak koma salah konsep. Kita tak boleh salah konsep tu memang terus salah. Kita tak boleh salah konsep dalam matematik tak. Okey, ada lagi kesalahan biasa. Ni pun biasa kalau kelas cikgu biasa tulis gini. Cikgu, jangan tulis gini tapi tulis juga. Okey, ni daripada kalkulator awak akan dapat X sama dengan negatif 5/2. Lepas tu dapat X sama dengan 1. Okey, tetapi dia tulis dalam bracket ni dia buat pecahan gini. Okey, dia panggil dia pemfaktoran yang tidak lengkap. Ni. Jadi terus sepatutnya soalan ni dapat 4 markah tapi untuk ni dapat 3 markah sahaja. Okey, awak semua ni sempat salin tak? Keingat dalam akal fikiran je. Kalau boleh salin lah, buat catatan sikit. Yang ni tak boleh. Okey, sebab bila kita menggunakan banyak deria, okey, mata, tangan, kita lebih ingat dan fokus. Betul? Betul, Nurul Sakinah. Cikgu suka panggil. Betul cikgu. Okey. Okey, ada lagi. Kesalahan biasa juga. Ni kesalahan biasa. Sepatutnya 4 markah tapi dia panggil pemfaktoran yang tidak lengkap. Okey, sebabnya daripada persamaan ni betul ke pemfaktoran ni? Okey, persamaan mesti dalam bentuk am. Bentuk am mesti positif. Okey, untuk pelajar ni dia buat bentuk am ni negatif. Okey, jadi kita galakkan persamaan yang last sebelum bracket tu adalah positif. Sebab lembaga peperiksaan panggil pemfaktoran yang tidak lengkap. Dia tolak 1 markah. 1 sini tak ada markah. Jadi sini semuanya 2 markah. Pemfaktoran yang tidak lengkap. Jadi sebelum awak buat bracket tu, cikgu galakkan awak buat positif. Persamaan tu biarlah dia jadi positif terlebih dahulu. Okey, seterusnya. Okey, dah habis untuk kesilapan. Kita pergi kepada soalan. Soalan. Okey, boleh baca dulu. Okey, bila dapat soalan mesti baca terlebih dahulu. Okey, sebuah lift berada pada aras H pada suatu ketika. H. Lukislah sikit. Biasanya kalau pelajar nak senang kita lukis. Okey, lift itu bergerak 2 tingkat ke atas setinggi 9.8 meter dan seterusnya bergerak ke bawah sebanyak 5 tingkat. Okey, hitung jarak dalam meter lift itu dari aras H ke kedudukan terkini. Okey, boleh faham tak? Okey, sekarang ni dia duduk dekat H. Daripada H, dia pun naik 2 tingkat. Okey, tinggi 2 tingkat tu adalah 9.8 meter. Okey, bila duduk atas, dia pun turun pula 5 tingkat. Okey, kita nak hitungkan jarak lift itu dari H ke kedudukan terkini. Faham ke tak? Siapa tak faham?
Okey, boleh cuba jawab? Boleh cuba jawab dulu sebelum cikgu bagi jalan pengiraan. Sekejap lagi cikgu panggil siapa, boleh dia terangkan. Ada, okey. Kira berapa jawapannya. Cikgu nak tahu berapakah jawapannya. Okey, mula-mula kalau nak senang dia, kita mesti lukis. Lukis. Okey, biasanya lukis leaf. Maaf. Tulisan cikgu kalau dekat ni dia tak berapa nak jadi sikit. Okey, kita duduk sini H. Okey, lepas tu naik 2 tingkat. Okey, jarak antara dua ni sampai sini ni orang. Orang bila sampai sini, okey, jarak dia ni adalah 9.8. Okey, kalau dua tingkat tu 9.8, kalau satu tingkat, macam mana nak kira? Bagi 2 kan? Betul tak? Betul. Jadi 9.8 bahagi 2 sama dengan kira-kira 4.9. Okey, seterusnya dia turun pula sebanyak 5. Okey, daripada sini turun 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ingat cikgu lukis. Duduk sini. Okey, dia nak hitungkan jarak leaf itu dari aras H. Dia nak 3 ni dia nak. Berapakah di sini? Okey, jadi macam mana nak kira lim V? Lim V learn. Ada ke? Varen lim V learn. Ada. Boleh kira? 14.7 meter. Okey, bagus. Bagi tepukan untuk Veran Lim V. Macam mana cikgu nak panggil nama awak ni? Lim saja boleh? Boleh. Okey, yang lain dapat ke? 14.7. Okey, terima kasih kepada yang respon. Okey, betul jawapannya. Okey, tadi cikgu kata kalau satu ni untuk satu tingkat adalah 4.9. Jadi daripada H, jarak leaf itu dari aras H, jadi 3 ni, jadi kita pun darab 4.9 darab dengan 3. Jadi dapatlah 14.7. Okey, yang lain boleh ke? Boleh. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 2. Okey, rajah 1 menunjukkan sebidang tanah berbentuk segitiga bersudut tegak PQR. Okey, A, cari panjang QR dalam meter dan nyatakan jawapan betul kepada 2 angka bererti. Okey, B, hitungkan harga jualan dalam RM tanah itu jika ia dijual pada harga RM45 per meter persegi. Okey, untuk soalan ni, okey, cikgu nak awak upload image. Okey, kalau awak perasan dekat ruangan chat tu sekarang,
Mana ruangan chat? Copy link address. Sebab cikgu nak buat cikgu tunggu respon jawapan daripada awak. Kita akan bincangkan daripada jawapan yang awak bagi. Okey, awak boleh tekan. Okey, dekat ruangan chat sekarang, awak tengok. Okey, ada classpoint.app. Okey, awak masuk situ, tekan. Lepas tu dia akan tanya nama awak. Tulislah nama Dayang. Tulis nama Dayang. Lepas tu, masukkan kod. Kod untuk kita pada petang ni adalah 52909. Lepas tu cikgu akan image upload ni maksudnya awak kena ambil gambar dulu. Okay, cikgu bagi masa dalam 5 minit ke. Awak tulis kira dulu macam mana. Lepas tu awak ambil gambar. Lepas tu awak uploadkan di sini. Faham tak? Faham ke tidak? Faham dah. tu. Dah ada yang masuk dah 10 orang dah masuk. 11. Okey, jadi awak kena kira dulu. Cikgu nak jawapan saja. Kena kira dulu. Ini konsepnya ialah segitiga. Teorem Pythagoras sebab teorem Pythagoras, hipotenus diberi, sisi pun diberi. Jadi kita nak cari panjang QR. QR ni kita nak. Nyatakan jawapan betul kepada 2 angka bererti. Okey, lepas tu baru darab dengan 45. Okey, siapa yang sudah siap boleh upload jawapan dia. Beren dah submit dah. Okay, cara kira dia cikgu ulang semula. Macam mana kita nak cari QR, cari panjang QR. Jadi awak kena hipotenus ni kuasa 2 tolak dengan PQ. Okay, ukuran ni kuasa 2.
Okay, dah ada 4 orang yang hantar. Varen, Farah, Ilman Haziq dan Afnan. Okay, untuk B, hitung harga jualan tanah itu jika ia dijual pada harga 45 per meter persegi. Okay, maksudnya awak kena darab dengan 45. Maksudnya segitiga tu awak darab dengan 45. Okay, cikgu tak boleh tunggu lama sebab cikgu takut tak sempat yang lain, tajuk lain. Jadi cikgu close submission. Okay, kita boleh tengok. Okay, cuba tengok jawapan pelajar, kawan-kawan awak ni. Okay, Varen. Varen dia kuasa 2. Oh, dia kira dapat 137. Lepas tu yang tepi tu, sisi tu adalah 88. Lepas tu kuasa 2 tolak dengan 88 kuasa 2, punca dapat 105. Okey, kita nak 2 angka bererti, jadi dapatlah 110. Okey, terima kasih untuk Varen, betul. Okey, seterusnya Farah. Okey, Farah pun betul, jawapan betul, tapi belum 2 angka bererti. Farah belum angka bererti. Jadi kena tulis semula, dapatlah bawah ni jadi 110. Okey, boleh diterima tapi kurang 1 markah. Okey, seterusnya Ilman Haziq. Ilman Haziq. Betul ke? Betul ke Ilman Haziq ni? Ilman Haziq, betul ke awak kira? Okey, ni betul. Yang atas ni betul. Yang bawah ni bawah ni salah. Bawah ni salah. Oh, punca ni tinggal tanda punca tertinggal. Lepas tu bawah ni tak perlu sepatutnya. Okey, lepas tu sepatutnya Ilman Haziq ni terus kepada terus jadi 110. Separuh je betul. Okay, seterusnya Afnan. Afnan ni cikgu kena pusing. 2 betul. 1 point berapa Afnan? 1.0 ke? Darab 10 kuasa 2? Cikgu apa nampak? 1.0. 1.0. 1.0 salah kan? Dia sepatutnya 110. 105 sepatutnya. Bawah ni darab betul tapi sebab oleh kerana awak kira atas ni salah kan? 105. Oh, tak apa nak betul lah. Afnan dah apa nak betul? Ya.
Tak apa. Okey, jadi cikgu tunjukkan yang betulnya. Okey, mula-mula awak kira sini sama dengan 137 darab 10 kuasa 2 tolak sebab dia adalah hipotenus. Tolak dengan 8 darab 10 kuasa 2. Okey, dia kena kuasa 2. Okey, lepas tu dapat jawapan awak pun punca. Dan dapatlah jawapan dia iaitu 105. Okey, bila kita nak dua angka berti ni, dapatlah 110. Yang ni naik se. Okey, untuk B pula, B ni awak kena darab. Jadi macam mana nak kira segitiga? 1/2 darab 110. Sini kan 110, apa yang kita dapat tadi ni. Darab dengan 88. Darab dengan 45 yang ni. 45. Dan dapatlah jawapan dia iaitu 217,800. Okey, sama tak dengan jawapan yang lain yang dah hantar tadi tu? Okey, cikgu harap sama lah. Okey, dapatlah 3 markah. Okey, sini dapatlah 3 markah. Okey, seterusnya ada nak tanya tak? Ilham tak dijawab dengan betul firman. Oh. Okey, seterusnya, okey, kita pergi kepada tajuk yang menarik juga sebab ada banyak kaedah. Iaitu persamaan serentak matriks. Okey, biasanya 4 hingga 5 markah dan kemungkinan masuk dalam A atau C. Ini cikgu tulis je sebab sehingga setakat ini cikgu-cikgu pun tak tahu tajuk mana yang akan masuk dalam bahagian A, bahagian B, C. Cikgu-cikgu pun belum tahu tajuk mana yang masuk dalam periksa. Okey, persamaan linear serentak ataupun linear serentak matriks. Okey, ada 3 kaedah. Okey, yang pertama adalah kaedah penghapusan, yang kedua kaedah penggantian dan yang ketiga adalah kaedah matriks. Okey, untuk kaedah ni kita boleh gunakan kalkulator iaitu EQN, tekan unknown, masukkan nilai, lepas tu selesaikan. Okey, contoh soalan matriks. Contoh soalan matriks SPM. Okey, hitungkan nilai K dan W yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Okey, 2K tolak 3W sama dengan 10. Okey, 4K tambah W sama dengan -1. Okey, rasa cikgu ulang semula. Cikgu recall semula, kok ada pelajar yang tak pernah ingat. Okey, oleh kerana yang depan ni sini 2K, sini 4K, jadi kita nak hapuskan dia. Okey, semuanya didarab dengan 2. Okey, jadi dapatlah 4K tolak 6W sama dengan 20. 10 darab 2, 20. Okey, lepas tu okey, bila yang depan ni sini 4K dan bawah pun 4K, kita boleh guna tanda tolak. Jadi 4K tolak 4K dapatlah 0. Jadi yang tinggal W tolak 6W sama dengan 7W sama dengan -21. Okey, jadi W sama dengan -3 dan K sama dengan 0.5. Okey, cikgu andaikan yang ni pelajar dah tahu dah kan? Okey, situ dapat 1 markah, 1 markah, W 1 markah dan K pun 1 markah. Cikgu dah tunjukkan sini untuk cari nilai K ni cikgu dah tunjuk. Okey, seterusnya kalau kaedah matriks, daripada gambar ni kita boleh bentukkan dia persamaan linear. Okey, contohnya contoh 4C. Terpulang kepada pelajar nak tulis X ke
Y ke, kalau cikgu ni cikgu tulis 4C sebab senang. 4 coklat tambah dengan 8, bawah ni ada 8 tin air soda. Jadi 8 soda sama dengan berapa ringgit? Okey, ni adalah promosi A. 36. Tulis je 36. Okey, ada package B pula. Coklat ada 2, jadi 2C tambah dengan soda, tin soda ada 6 soda sama dengan 22. Cikgu tulis je gini, lepas tu kita menggunakan kaedah matrix. Okey, untuk soalan ni kaedah matrix. Menggunakan kaedah matrix. Dia dah bagi tahu dah mesti guna kaedah matrix ni. Jadi awak kena guna kaedah matrix. Dan bila dapat C sama dengan 5, S sama dengan 2, pelajar kena tulis semula coklat sama dengan RM5 dan soda sama dengan RM2. Okey, jadi dapatlah 4 markah. Okey, seterusnya. Okey, ini cikgu bagi contoh untuk kaedah penghapusan. Sebab apa kena guna kaedah penghapusan? Sebab di atas ni kaedah matrix tidak dibenarkan untuk soalan ini. Dia dah bagi tahu dah. Dalam soalan tu dah bagi tahu kaedah matrix tak boleh guna. Jadi kita ambil alternatif kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Tapi cikgu kalau tanya saya, memang saya galakkan pelajar menggunakan kaedah penghapusan. Okey, seterusnya kita cari latihan pula. Okey, kita tengok dulu kesilapan yang sering dilakukan. Okey, nombor 1. Nombor 1 sini betul. Sini masih lagi betul. Ni kaedah metrik ni, ingat. Cikgu harap pelajar ingat yang mana tukar tempat, yang mana tukar tanda. Okey, macam mana nak cari penentu AD tolak BC. Semua tu sudah bermain di dalam kepala. Okey, jadi bawah ni dapat 1 markah sahaja. Sepatutnya dapat 2 markah sini. X1, Y1. Sebab apa? Sebab dia masih lagi dalam kurungan. Untuk kaedah matrix ni, kurungan ni tak boleh ni kurungan. Kita mesti kena tulis semula X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 4. Okey, baru dapat 1 markah dan markah penuh dia ialah 4. Kalau awak tulis macam ni, 1 markah sini cuma dapat 1, 2, 3 markah saja. Rugi saja. Kita nak tadi berapa je yang salah? 14 tadi kan. Kita nak dapat A plus mesti 14. Yang salah saja. Ni cuai ni. Tak mau gini. Okey, seterusnya nombor 2. Confident dah pelajar ni, confident dah dapat jawapan betul. Confident je, tapi kat atas ni salah. Sebab konsep matrix dia salah. Sepatutnya X ni duduk belakang ni. X dia duduk belakang ni sebab nombor dengan nombor 2, 3, 1, 4 dengan X ni dia adalah darab. Kalau macam ni pendaraban dia lain kan. Okay, yang ni pula dia buat per. Ini bukan pecahan, ini adalah matrix. Kalau matrix tidak ada tanda per bawah ni. Jadi situ salah. Di calon ni dapat 1, 2, 3 markah saja. Ada nak tanya ke? Ada nak tanya? Boleh je tanya soalan. Kalau tak faham, boleh tanya. Su Syazwani. Siti Suraya. Fatia. Farisha. Boleh tanya. Okey, seterusnya. Ada lagi kesilapan yang sering pelajar lakukan. Okey, nombor 3. Nombor 3. Okey, sini dapat 1 markah. Okey, sini betul 1 markah. Sini 1 markah. Tapi bila kat bawah ni, sebab apa dia salah? Sebab soalan tanya X, Y tapi dia jawab P dan Q. Kenapa P dan Q pula nak jawab? Mestilah X dan Y yang jawab. Tu je. Tapi kosong juga, rugi saja. Jadi kita nak elakkan benda ni daripada berlaku. Okey, seterusnya kesilapan nombor 4. Ini dah betul, bentuk matrix betul. Sini pun kosong markah kosong. Sebab apa?
Auni. Nur Auni Afifah. Kenapa sini dapat kosong? Boleh jawab tak? Boleh respon? Auni. Mana? Nur Auni Afifah. Sedap nama dia. Mana tuan dia? Boleh respon? Kenapa? Kenapa di sini dapat kosong? Nana diam je. Adakah Auni di depan cikgu ni? Depan laptop? Auni, mana Auni? Tak boleh respon pula. Oh, selamat datang Cikgu Noraiza. Okay, Nur Izzah. Nur Izzah. Boleh respon. Kenapa di sini? Sebab dia buat titik bertindih, sepatutnya sama dengan. Betul. Nur Izzah. Okay, sepatutnya di sini adalah sama dengan. Kenapa? Ni kalau matematik, nisbah. Kita tak boleh gini, tak boleh. Okay, seterusnya. Ni ada image upload. Ni cikgu suka ni. Okay, ni adalah soalannya yang 25 orang yang masuk dalam kelas point tadi kena image upload. Kita akan bincangkan daripada jawapan yang pelajar hantar. Okey, cikgu baca dulu soalannya. Zul menjual kedua-dua cat berwarna merah dan kuning dalam tin besar dan kecil. Okey, harga jualan tin besar bagi setiap warna ialah X dan tin kecil bagi setiap warna ialah Y. Okey, bilangan tin bagi setiap jenis cat yang dijual dalam sehari diberi dalam jadual. Okey, ini jadual dia. Lepas tu jumlah pendapatan hasil jualan cat merah ialah RM28 dan cat kuning ialah 68. Okey, daripada jadual ni awak kena bentukkan persamaan. Okey, hasil jualan. Kalau bila disebut hasil mestilah tambah. Okey, daripada merah, warna merah, cat dua warna merah. 2 besar ni kita letak sebagai X, jadi 2X tambah 1 ataupun Y saja sama dengan 28. Okey, dan satu lagi yang berwarna kuning di bawah ni ialah 4X tambah 4X tambah 3Y sama dengan 68. Okey, jadi untuk cikgu nak awak kira dulu. Lepas tu upload image dalam kelas point dan cikgu tunggu. Okey, cikgu bagi masa dalam 5 minit. Sebab cikgu nak tengok macam mana pengiraan awak. Dalam bentuk matriks tu betul ke tak betul. Okey, boleh cuba sekarang. Okey, boleh cuba. Siapa yang dah siap boleh upload dalam kelas point tu.
Okey, kita dah ada 2 orang yang dah hantar. Dah ada 3. Okey, 4. Okey, cepat. Dah ramai yang hantar. Tujuh orang yang sudah hantar. Adli tak siap lagi ke? Adli dah siap ke belum? Sebab cikgu nampak Adli yang buka kamera. Dah siap. Okey, dah hantar dah. Adli dari sekolah mana? SMK Sri Serating. Sri Serating. Okey, nampaknya cikgu terpaksa close daripada penghantaran. Okey, kita tengok Rifki. Nak besarkan. Boleh nak besarkan. Okey, ni daripada Rifki. Rifki guna sebab dalam soalan tidak dinyatakan kaedah mana, jadi boleh je lah. Boleh. Okey, jadi X sama dengan 8, Y sama dengan 12. Saya kira X sama dengan 8, Y sama dengan 12. Sekejap, Rifki dulu. Rifki, okey. Okey, betul lah Rifki. Tapi sebenarnya kita sedang bincang matrix, tapi tak apa, boleh diterima. Sebab dalam soalan kabur pun kaedah, apa-apa kaedahan. Okey, boleh diterima. Okey, seterusnya daripada Amira Kristina. Tin besar, okey, dia menggunakan kaedah matrix. Okey, ni betul. Ini AD tolak BC, betul. Ni tukar tempat, tukar tanda, okey, betul. Okey, betul. Tahniah untuk Amira Kristina.
Okay, Varen. Okay, tukar kepada persamaan, betul. Tukar tempat, tukar tanda, betul. X sama dengan 8, Y sama dengan 12. Okay, betul. Okay, seterusnya Uyu. Okay, tukar kepada bentuk matriks, betul. AD tolak BC, tukar tempat, tukar tanda, betul. X sama dengan 8, Y sama dengan 12. Okay, betul, Tania. Okay, lagi Nur, sini betul. Betul. Tukar tanda, tukar tempat, betul. Okay, betul, Tania, Nur. Okay, seterusnya, aduh, kena pusing kepala, Afnan. Afnan kenapa? Afnan tak pusing. Oh, cikgu kena pusing macam ni. Tukar tempat, tukar tanda. 1, 2, 3, 4. Okay, betul, Tania, Afnan. Okay, seterusnya Farah. Oh, Farah dia guna kaedah penghapusan. Okay, boleh je. X sama dengan 8, Y sama dengan 12. Okay, betul, Farah. Okay, daripada Sakinah. Okay, Sakinah dia guna kaedah matriks. Betul. Okay. Okay, Tania, Sakinah. Betul. Daripada Rushda. Kaedah matriks. Okey, betul. 8, 12. Okey, betul. Dan dinyatakan bekas besar, bekas kecil. Kena tulis ni. Bekas besar, bekas kecil 12. Okey, Tania, Rushda. Okey, seterusnya Adli. Adli. Okey, tukar kepada bentuk persamaan. Betul. Tukar tempat, tukar tanda. AD tolak BC. Betul. Merah sama dengan 8, kuning sama dengan 12. Sepatutnya bawah sikit daripada persamaan ni. Sebab yang ni adalah jawapan akhir kan, Adli? Sepatutnya awak letak bawah ni. Ni ada lagi bawah dia. Sepatutnya letak sini tapi boleh diterima. Okey, seterusnya Siti Suraya. Okey, kaedah matriks. 7. Macam mana 7? Boleh dapat 12? Mana Siti Suraya? Salah kira ke? Kat mana Siti Suraya salah kira? Okey, tukar kepada bentuk matriks, betul. Tukar kepada ni dikira bawah ni AD tolak BC, betul. Sini betul. Okey, bila dalam ni awak pun jadi salah. Okey, jadi X betul, Y salah. Sini salah, sini salah. Sini terus tak dapat markah sini. Jadi rugi juga ni Siti Suraya. Boleh Siti Suraya. Jadi lain kali kena confirm dengan kalkulator kita, alat magic kita. Alat magic ni jangan tinggal sebelum hantar jawapan, kena check dulu betul ke? X8, betul. Y7, sebab apa 7? Sebab dalam kalkulator 12. Okey, kena kira semula. Jadi boleh ke Suraya, mana tuan dia? Respon sikit. Siti Suraya. Ya, cikgu. Lain kali confirm dulu dengan alat magic kita, jangan lupa. Boleh? Boleh. Okay, terima kasih. Okay, Rifki sama dengan, okay, Rifki. Ni cikgu ulang semula dah ni. Kan? Betul tak? Okay, tutup. Boleh ni yang awal tadi ni. Okey, itu untuk soalan nombor berapa, tak ada nombor. Okey, soalan matriks ni. Okey, ni jawapan dia. Cikgu tak tunjuk lah, cikgu laju je. Okey, seterusnya rangkaian dalam teori graf. Okey, mungkin 3 hingga 5 markah. Okey, sebenarnya tajuk ni adalah tajuk baru dalam KSSM. Okey, contoh soalan teori graf. Okey, dalam Raja 1 hitungkan bilangan bucu dan bilangan tepi. Okey, perlu diingat bilangan bucu sama dengan NV, bilangan tepi sama dengan NE, mesti dalam bentuk koordinat. Ni kita kena ingat ni.
Okey, jadi penyelesaian dia V. Mula-mula V ialah bucu. Bucu sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapatlah 1 markah. Okey, daripada N. NV ni adalah bilangan. Bila sebut N, kalau ada N kat depan ni, dia adalah bilangan. Jadi awak kira je lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dapat 6, tulis 6, dapatlah 1 markah. Okey, E pula, E adalah bilangan tepi. E tepi, N ni baru bilangan tepi. Jadi, tengok 2, 3, 2, 3, 2, 7, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 6, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Okey, ni dapat 1 markah. Okey, lepas tu awak kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dapatlah 1 markah. Okey, semua jalan pengiraan mesti ditunjukkan dengan jelas kalau dalam matematik. Okey, seterusnya. Ada soalan ke Mizwan? Mizwan nak tanya apa? Boleh je tanya. Tak ada. Tak ada? Tanyalah, tanya. Okey, seterusnya raja di bawah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Okey, dia ada pemberat ni. Tak terarah maksudnya tak ada anak panah kan. Okey, lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Seterusnya, tentukan jumlah pemberat minimum itu. Okey, pokok, graf mudah tanpa gelung dan berbilang tepi. Okey, maksud pokok. Semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi saja. Okey, bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Okey, jadi kita tengok penyelesaian dia. Okey, mula-mula kita akan buat titik kedudukan tu. Okey, lepas tu sambungkan. Okey, kita cari yang jumlah nilai berpemberat minimum. Minimum maksudnya yang sedikit. Jadi saya akan hilangkan. Sebab apa hilangkan 38? Sebab kalau sini 14 tambah 2. Ini 40. Tak kira dulu. Kita tengok dulu. Okay, kita cari yang paling kecil. Jadi 20. Sini lebih besar. Jadi kita ambil 20. Sini 16. Kita buang yang 30. Sini daripada E ke C kita buang yang ni sebab yang ni kita nak sambungkan semua bucu ni. 38. Sini tak jumpa dengan D pula kalau kita terus ambil yang 38 ni. Jadi kita ambil 26. 14. Lepas tu 28. Jadi awak pun tambah. Dapatlah 104. Minimum ni yang kecil. Yang kecil. Okay. Bila awak lukis gini dapat 2 markah. Lepas tu awak kira dapat 1 markah. Okey, ada nak tanya tak yang ni? Rasa senang je rasa. Mula-mula pokok. Lepas tu lukis pokok ni dapat 2 markah. Lepas tu tentukan jumlah. Awak kira dapat markah. Ada nak tanya? Tak ada? Faham ke? Faham? Agak faham aku senang je rasanya. Okey, seterusnya. Sini ada latihan ni. Ada untuk awak lukis lagi. Okey, graf pemberat menunjukkan masa dan minit yang diambil dari satu stesen ke stesen yang lain dalam aktiviti jejak matematik. Okey, lukis. Okey, dia ada A, B, C, D, E, F. Lukis 3 subgraf bagi
graf pemberat itu. Okey, ini untuk slide drawing. Boleh lagi. Boleh lukis. Boleh lukis. Okey, boleh lukis sekarang. Okey, soalan dia lukis 3 subgraf bagi graf pemberat itu. Faham tak? Faham? Cikgu ulang semula. Okey, ni adalah graf pemberat menunjukkan masa daripada A, B, C, D, E, F. Okey, kita nak lukis 3 subgraf bagi graf pemberat itu. Okey, lepas tu awak masuk dekat kelas point tu, awak lukis dengan jari awak. Boleh lukis, lepas tu submit. Open dulu, open slide, lepas tu lukis 3 subgraf. 1 pun boleh dah. Okey, 1 boleh. 1 seorang. 3 banyak sangat ni. Tapi sepatutnya soalan ni 3 markah. Jadi sepatutnya 3 subgraf. Tapi tak apa, untuk petang ni 1 subgraf saja. Okey, boleh hantar sekarang.
Okay, 6 minit. Okay, nampaknya cikgu terpaksa close submissions. Okay, see for review. Okay, dah ada 6 orang yang dah hantar. Okay, ni daripada Afnan. Bagus Afnan. 3 subgraph. Okay, boleh diterima. Apa-apa je, boleh je awak jawab je apa-apa. Oh, siaran color-color. Bagus dia, Nur. Okay, terima kasih Nur. Terima kasih Miss Wan. Gitu je Miss Wan. Kena gitu? Gambar satu lah. Okay. Parent. Okay. Amira Christina. Okay. Oh, Fatih. Okay. Oh, senang Izzah. Satu gitu je Izzah. Boleh lah, boleh. Patutnya satu subgraph. Dan ini nak sambung, biasa kita buat sambungan dia. Sambung sikit oh. Ada apa tepi. Ini ulang semula dah. Okay, itu saja yang respon. Betul. Okay, seterusnya, ini kesilapan yang sering pelajar lakukan. Okey, 1, tidak letak tata tanda set bagi menyatakan bucu dan tepi. Sepatutnya dia bukan apa kurungan yang tata tanda set tu. Okey, yang kedua, tidak menunjukkan anak panah bagi menyatakan laluan terpendek. Dan nombor 3, tidak menukarkan unit seperti yang dikehendaki oleh soalan. Okey, ini bergantung kepada soalan. Okey, seterusnya kita pergi kepada persamaan garis lurus yang kemungkinannya semua masuk dalam A atau B atau C. Okey, seperti mana yang awak sudah tahu, bila sebut persamaan garis lurus, dia tak lari daripada Y sama dengan MX sama C dan M adalah kecerunan, C adalah pintasan Y. Okey, nyatakan pintasan X bagi garis lurus 3X tolak 4Y tambah 24 sama dengan 0. Okey, cuba kira. Nyatakan pintasan X. Okey, mungkin yang ni mungkin masuk dalam kertas 1, A, B, C, D. Kan? Okey, boleh kira sekarang dan boleh hantar jawapan dalam ruangan chat. Okey, boleh type A ke B ke C, D. Boleh type. Okay, bila disebut pintasan X, Y dia akan jadi 0. Okay, boleh kira sekarang. Okay, boleh type di ruangan chat. Ruangan chat. Betul ke A ni? A? Macam mana kira A? Pintasan X, Y sama dengan 0. Oh, okey. Betul ke D? Macam mana ni? Rusda D. Betul ke? Betul ke A? Yang mana ni betul? Negatif ke positif? Kalau A tu negatif 8. Macam mana jawapan tak sama ni? Ada yang dapat negatif 8 dan 8. Ada. Cuba kira semula. Cuba kira semula.
Sayang kalau salah, inilah soalan yang kita tunggu. Ini soalan yang agak senang. 3x tolak. Adli tulis semula A jawapan. Rushda tadi ada betul ke Rushda? A semula. Aduh. Jangan cuai sebab kita nak kurangkan kesilapan kita. Okey, mula-mula cikgu yang ni cikgu buang ataupun hilangkan, jadi sini negatif 24. Okey, bila disebut pintasan X, Y dia sama dengan kosong. Jadi sini kosong, 4 darab kosong, kosong. Jadi tinggal dia adalah 3X sama dengan betul ke? Betul. Negatif 24. Jadi X sama dengan negatif 24/3 sama dengan negatif 8. Okey, jadi jawapannya ialah A. Okey, tahniah dan terima kasih kepada semua pelajar yang betul. Okey, seterusnya. Ini soalan yang kena fikir juga. Okey, tinggi asal A ialah tinggi asal pokok A ialah 9 cm. Okey, tingginya ialah Y cm selepas X hari. Dan dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan 3/16X tambah 9. Okey, ini pokok B pula. Pokok B mempunyai kadar pertumbuhan yang sama dengan pokok A. Okey, pokok B mencapai tinggi 15 cm selepas 8 hari. Okey, apa kehendak soalan? Ialah tentukan satu persamaan untuk mewakili tinggi pokok B. Yang kedua, seterusnya nyatakan tinggi asal dalam cm pokok B. Okey, cuba fikir. Fikir dulu macam mana nak buat. Ini tajuk ni adalah tajuk persamaan garis lurus. Okey, kalau dapat soalan kena fikir macam ni, cikgu galakkan awak lukis. Matematik kena lukis. Okey, ini paksi Y. Panjang sikit lah. Okey, ini paksi X. Okey, tinggi asal pokok A ialah 9. Okay, jadi kita letak sini 9. Lepas tu tinggi dia akan naik garis lurus. Gitu. Okay, persamaan dia ialah tinggi Y selepas X hari yang dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan 3/16 X tambah 9. Okey, pokok B pula mempunyai kadar pertumbuhan yang sama. Okey, bila disebut sama sini, nampak dah sini adalah kecerunan. Kecerunan dia adalah sama. Jadi awak boleh garis. Ini A. Ini warna sikit lah. Okey, ini A. Okey, lepas tu garis satu lagi ialah B. Okey, ini B. Okey, pokok B mencapai tinggi 15 cm selepas 8 hari. Okey, X ni ialah hari. Y ni ialah tinggi. Okey, apabila 8 hari, duduk sini. Contoh saya tanda sini. Okey, sini 8. Sini 15. Jadi koordinat untuk di sini adalah X dia 8, 15. Okey, jadi tentukan satu persamaan yang mewakili tinggi pokok B. Jadi kita ambil daripada A ni. Aku tunjuk terus lah.
Cikgu takut tak sempat je sekarang apa? 3,5. Okey, 3 per bukan. 3 per 16 tambah 9. Okey, daripada sini awak akan dapat kecerunan dia ialah 3 per 16. Okey, boleh? Kan Y sama dengan MX tambah C kan? Okey, jadi kecerunan dia, kecerunan A sama dengan 3 per 16 dan dia juga sama dengan kecerunan B. Sebab dia kata kadar pertumbuhan yang sama dengan pokok A. Jadi kecerunan sama tadi. Okey, jadi kita nak buat persamaan untuk pokok B. Jadi senang kan? Y sama dengan MX tambah C. Lepas tu kita masukkan titik ni, B ni. Jadi 15 sama dengan kecerunan 3 per 16. X kita 8. Dan kita cari C. Jadi awak potong masukkan. Jadi 15 C sama dengan 15 tolak 3 per 2. C sama dengan, sekejap kira sekejap. 15 tolak 3 per 2. Okey, 27 per 2. Okey, 27 per 2. Jadi untuk dapatkan persamaan, okey, nombor 1 jadi Y sama dengan M kita adalah 3 per 16 tambah C. C kita adalah 27 per 2. Okey, untuk nombor 2. Okey, tinggi asal pokok B. Apa maksud tinggi asal? Tinggi asal ialah hari ke kosong. Kita nak tahu tinggi dia berapa sini. Jadi kita masukkan. Kita masukkan X sama dengan kosong. Bila masukkan X sama dengan kosong, Y akan dapat 27 per 2. Boleh? Boleh ke cikgu laju sangat? Boleh tak? Boleh tak pelajar? Ke cikgu laju? Ke doktor awak buat? Boleh. Cikgu terpaksa lajukan kerana kesuntukan masa. Banyak lagi cikgu nak cover. Okey, seterusnya. Seterusnya matematik pengguna dan percukaian. Kita masuk sikit tajuk ni. Okey, tajuk ni adalah tajuk tingkatan 5. Okey, untuk percukaian jenis-jenis cukai. Jenis cukai ada 5, iaitu cukai pendapatan, cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah dan cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, lepas tu daripada yang awak belajar tajuk percukaian tu, kesan mengelak cukai. Lepas tu pengiraan melibatkan pelbagai cukai, penyelesaian masalah. Lepas tu kalau individu tu mengelak daripada membayar cukai dan macam mana perundangan dan kewangan dia. Ada undang-undang dia kan. Okey, seterusnya. Okey, apakah itu percukaian? Yang ni cikgu nak tahu short answer saja. Ingat ke, tak ingat ke apa yang ada di dalam akal fikiran awak? Apakah itu percukaian? Okey, ni adalah tajuk berapa? 5 ke 4? Dalam matematik tingkatan 5. Okey, boleh bagi short answer? Cikgu bagi masa 5 minit. Okey, boleh tulis apa-apa yang nak tulis berkaitan dengan apa itu percukaian. Dilarang tengok buku. Apa yang ada di dalam akal fikiran. Tengok buku memang semua betul. Apa itu percukaian? Okey, dia adalah bab 4.
Bab 4 tingkatan 5. Charge yang dikenakan ke atas cah. Oh, cah dia panggil. Cah ke atas perkhidmatan awal yang kita guna. Oh, bukan cah. Bukan cah. Benda apa lain ayat dia. Cah tu ayat kita. Cah cikgu faham dah bukan buat tu. Charge. Tapi ada satu perkataan dia. Sebab cukai ni banyak. Cah. Dah cah tu. Tapi dah kan kita nak khabar cah. Gitu. Okay, dah ada 8 orang. Oh, muzik dah ada. Pasal muzik semula. Cikgu tunggu 5 minit ke? Okay, jadi nampaknya cikgu terpaksa close. Okay, ada 9 orang yang sudah respon. Okay, apa itu percukaian? Percukaian ialah pendapatan negara yang dikutip atas sesuatu peristiwa. Adli. Okay, kalau 2 markah cikgu bagi 1 markah. 1 markah. Okay, bayaran yang dikenakan terhadap individu mengikut kadar yang telah ditetapkan. Okay, masih lagi 1 markah juga. Percukaian ialah duit yang dikumpul oleh kerajaan untuk memudahkan kemudahan kepada masyarakat. Duit yang dikumpul oleh kerajaan. Betul.
Duit, cikgu faham maksudnya. Duit tu dikumpul oleh kerajaan untuk. Betul. 1 markah juga. Ni betul. Farah, satu proses kerajaan mengutip wang dari individu bagi kegunaan negara. Ni baru 2 markah Farah. Bagi tepukan untuk Farah. 2 markah cikgu bagi. Okey, jumlah wang yang dibayar, yang perlu dibayar oleh rakyat kerana menggunakan perkhidmatan kerajaan. Jumlah wang yang perlu dibayar. Sekejap, cikgu fikir sekejap. Jumlah wang yang perlu dibayar oleh rakyat kerana menggunakan perkhidmatan kerajaan. 1 markah. Faedah. Afnan, faedah. Percukaian adalah faedah. Salah. Tidak diterima. Bayaran, okey Nur, bayaran yang dikenakan ke atas seseorang. 1 markah. Okey, lagi daripada Yura. Okey, Yura jawab bayaran yang dikenakan oleh kerajaan untuk seseorang. Bayaran yang dikenakan oleh kerajaan untuk seseorang. Bukan untuk seseorang. Bayaran tu pun bayaran boleh terima 1 markah, tapi untuk seseorang tak boleh terima. 1 je. Ini macam dalam buku je. Nat ni siapa? Okey, satu proses yang dikumpul daripada individu atau syarikat yang untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan demi kesejahteraan semua rakyat. Memang betul. Sebiji dalam buku. Okey, bagus. Nat sempat lagi revision. Okey, bagi tepukan untuk Nat. Nat ni siapa? Lelaki ke perempuan ni? Nat. Nadira. Natmin. Nat bakal tu. Sekejap cikgu cari. Siapa itu Nat? Tak mari. Ada nama Nat dalam ni. Ada ke ni? Okey, betul lah. Okey, tu. Okey, Berens. Okey, seterusnya. Bila kita dah tahu apa itu percukaian, jadi kita kena kira lah pula. Kena kira. Okey, ni soalan 1. Eng Huat ialah seorang pekerja kilang. Okey, gaji tahunannya ialah 45,000 setahun. Okey, seperti tahun-tahun lepas, dia memberikan derma tetap sejumlah 500 kepada pusat kebajikan kesihatan yang diluluskan. Okey, diberi bahawa jumlah pelepasan yang dituntut ialah 12,530. Okey, A, hitung pendapatan bercukai Eng Huat. B, jelaskan sama ada Eng Huat layak menerima rebat cukai. Okey, jadi kena fikir dulu. Kena fikir bila dapat soalan, fikir masuk dalam bab 4 percukaian. Macam mana nak kira? A adalah hitung pendapatan bercukai. Macam mana kita nak kira pendapatan bercukai? Nat, mana Nat? Boleh bagi tak? Nat macam tengah pegang buku teks. Mana Nat? Nat, siapa Nat? Boleh respon tak? Apakah formula untuk mengira cukai pendapatan? Siapa yang tengah pegang buku teks? Ada nak respon tak? Okey. Pendapatan. Yang ni memang kena ingat tajuk ni. Awak kena ingat macam mana nak kira. Pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Yang ni Alif. Okey, Alif. Terima kasih. Okey, betul. Pandai.
Okay, nak tak nak awak memang kena ingat macam mana JPT tolak PC tolak pengecualian PC. Yang tu pun PC kok. Itu terpulang kepada pelajar macam mana nak ingat. Okay, jadi gaji dia tadi berapa? 45,000 tolak dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai oleh kerana dia sudah derma. Derma ni 500 tolak dengan 500 tolak dengan pelepasan cukai 12,530. Senang je 5. Tolak je. Okey, lepas tu dapatlah jawapannya iaitu 4500 tolak dengan 500 tolak dengan 12,530. Dapatlah jawapannya 31. Ada yang kira tak? Ada yang kira? Dapat jawapannya iaitu 31,970. Okey, ini untuk A. Patutnya cikgu bagi masa untuk awak dulu kira, tapi tak apa, cikgu laju je. Okey, jelaskan sama ada Eng Huat layak menerima rebat cukai. Okey, layak ke tidak? Okey, yang ni awak boleh rujuk di muka surat apa? Okay, siapa yang ada buku teks depan dia boleh rujuk di muka surat 106. Ini muka surat, garis sikit. Okay, muka surat 106 iaitu rebat cukai. Kena tahu ni. Jelaskan. Bila dia sebut jelaskan sama ada Eng Huat layak menerima rebat cukai, ya. Sebab apa? Kerana rebat cukai ni melebihi 35,000. Jadi Eng Huat layak menerima rebat cukai sebanyak 4% kerana pendapatannya kurang daripada 35,000. Ada dalam buku teks awak ada. Kerana Eng Huat, cikgu tulis sikit, Eng Huat layak. Sebab dia suruh jelaskan. Layak menerima kerana pendapatannya kurang daripada RM 35,000. Okey, ada soalan tak nak tanya? Yang ni sebenarnya awak kena buat latihan sendiri sebenarnya. Tajuk yang pencukaian ni memang kena buat latihan sendiri. Okey, dalam buku teks awak pun ada banyak latihan. Okey, di samping cikgu pula bagi. Kena buat sendiri dan fahamkan sendiri. Okey, saya lajukan je. Okey, ni pun ada soalan lagi tapi tak sempat dah rasa. Okey, seterusnya saya masuk sikit kepada matematik pengguna. Okey, matematik pengguna. Yang ni pun adalah tajuk baru. Okey, tajuk baru dan mungkin masuk dalam C. Kemungkinan dia banyak. A, B, C kemungkinan belaka sebab tajuk matematik pengguna ni bermula daripada tingkatan 3 sebenarnya. Okey, dalam bab 3, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okey, tingkatan 4 daripada tu lanjutan daripada tingkatan 3 tu. Masa awak tingkatan 4 awak belajar lagi iaitu pengurusan kewangan. Okey, smart tu macam mana smart awak kena ingatkan semula smart. Okey, dan semasa di tingkatan 5, bab 3 insurans dan bab 4 yang cikgu tanya tadi, apa itu percukaian tu. Okey, mungkin dia adalah kesinambungan tajuk. Mungkin banyak soalan. Jadi kena fahamkan betul. Okey, ni contoh soalan. Cikgu.
Cikgu tak urai lah sebab ni panjang kot kalau nak urai. Okay, kita pergi kepada kesilapan yang sering pelajar lakukan. Okay, nombor 1, tidak memahami dan mentafsir kehendak soalan. Okay, nombor 2, tidak dapat menggunakan rumus atau formula yang betul. Dan yang ketiga, tidak dapat memberi justifikasi yang tepat. Okay, kalau pelajar perasan di depan soalan memang sudah ada rumus. Jadi awak kena tahu macam mana untuk menggunakan rumus. Okey, seterusnya ada satu lagi interaktif aktiviti. Sebelum saya tutup dah rasanya. Kita tutup pukul 4 Cikgu Suria. Ya. Ya, okey, last aktiviti untuk awak. Okey, lukiskan potret wajah diri kamu selepas selesai camp pada petang ini. Cikgu nak tahu apa muka awak, senyum, masam ke tengah tidur ke? Okey, boleh kita berkongsi? Janganlah yang boleh dikongsi ya. Okey, boleh lukis sekarang, slide drawing. Okay, boleh respon yang last kali dah. Okay. Malah. Baru sepatutnya tak tu lagi. Ada cikgu set ke? Tak apa. Tu je. Alamak, dia semula minta maaf lah. Dia kena buat semula. Maaf Aaron, siapa yang sudah hantar tadi? Oh, 15 second. Ada set ke? Yang ni cikgu tak ingat. Adakah cikgu set 15 second? Okay, jadi cepat-cepat hantar. Sebelum dia turn off sendiri. Okey, nampaknya dia mungkin tadi cikgu ada set. Okey, kita tengok kepada pelajar yang respon ni. Save for review. Okey, Adli lukis senyum. Rashda senyum. Ini Siti senyum juga. Yura senyum. Semua senyum, dah habiskan semua senyum. Amira senyum, Farisha senyum, Varen senyum, semua senyum. Okey, jadi cikgu rasa itu saja perkongsian daripada cikgu untuk petang ini. Semoga semuanya bermanfaat kepada semua pelajar. Okey, sebenarnya matematik ni bermula daripada diri kita sendiri, betul tak? Okey, kalau rasa kita nak explore lebih ilmu,
sekarang ni zaman IT banyak media massa. Okey, macam background cikgu, background cikgu tengok. Boleh type dekat telefon, boleh type dekat laptop. Okey, kita boleh cari daripada mana-mana sumber untuk awak type je percukaian. Memang ada tajuk, contoh dalam YouTube ada, dalam TikTok pun ada. Ada setengah cikgu yang buat TikTok. Awak jangan type, yang tu awak type matematik, cikgu matematik, semua keluar, cikgu Alimi, cikgu Shinta. TikTok pun ada. Jadi semuanya bergantung kepada diri kita sendiri. Cikgu untuk petani sebab 2 jam itu saja yang sempat. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih kerana join bengkel ataupun camp kita pada petang ini. Dan sebenarnya anda adalah pelajar yang hebat. Cuma kena buktikan, pelajar yang hebat kena buktikan, kena ada motivasi untuk peningkatan diri sendiri daripada kurang buat latihan. Setiap hari kena buat latihan matematik sebenarnya. Walaupun sikit, kiralah sikit, ini nak buat sikit je sebab banyak subjek bio banyak. Jadi buatlah matematik sikit, kuadratik sikit, janji setiap hari ada matematik dalam jiwa kita, baru insyaAllah A+. Cikgu doakan semua pelajar hari ini dapat A+ dalam SPM 2021.